Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Yang saya raikan Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan nikmat kepada kita. Kita boleh sama-sama datang solat subuh berjemaah, kemudian kita boleh mendengar tazkirah. Sedikit sekadar peringatan kepada diri kita semua, dan pada pagi ini saya bercadang kepada tuan-tuan untuk membacakan satu hadis. Hadis yang biasa kita dengar, cuma pada pagi ini kita sekadar memperingatkan balik, sekadar motivasi kepada diri kita semua. Satu hadis yang saya petik daripada satu buku, iaitu buku 300 hadis bimbingan yang disusung oleh Dr. Zahazan Muhammad, yang sebagaimana kita telah sedia maklum, Dr. Zahazan ini merupakan salah seorang penceramah muda di negara kita yang sudah tidak asing lagi lah dalam dunia dakwah. Satu hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillah yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun Zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW yang akan bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala pada hari yang tiada sebarang naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, yang memegang tampuk pemerintahan, yang menjalankan tugas amanah yang diberikan kepada beliau, menjalankan tugas dengan penuh keadilan kepada rakyat. Jadi kita kena tengok di kita, tuan-tuan sedang hadirin sekalian, dalam 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW ini, kita termasuk dalam golongan yang mana? Sama ada termasuk ke tidak dalam 7 golongan yang disebut oleh Nabi yang akan bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala, yang mana sudah tidak ada sebarang naungan dah. Pokok sebatang tidak ada, air setitik tidak ada, makanan sedikit tidak ada. Jadi kalau kita tidak termasuk dalam salah satu daripada 7 golongan ini, sebelum Allah Ta'ala panggil kita, kita usahakan diri kita supaya termasuk. Bukan kesemua sekali, salah satu daripada 7 golongan ini pun dah tak apa, tuan-tuan. Yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang adil. Nampaknya kalau nak menjadi seorang pemimpin yang adil, kita sudah terkeluar daripada senarai yang pertama. Kerana yang dimaksudkan dengan pemimpin di sini adalah pemimpin yang mempunyai kuasa yang besar. Macam kita kata ketua bagi sebuah negara. Kita kata ketua bagi sebuah negeri. Dia pegang kuasa kepimpinan, dia melaksanakan amanah dengan adil, insya-Allah
termasuk dalam salah satu golongan yang akan bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dari sudut sejarah, banyaklah khulafa Rasyidin. Kemudian diteruskan oleh beberapa orang khalifah yang lain. Walaupun ada sebilangan khalifah, ada juga rakyat jelata tidak berpuas hati. Tapi yang terdahulu menjadi contoh kepada kita. Ada lagi nama-nama besar yang lain yang kebanyakan orang kita ni, dia tidak berapa nak cungkir rahsia-rahsia ataupun kisah-kisah pemimpin yang hebat ni. Antaranya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau tuan-tuan boleh buat siri tazkirah di surah ni, khusus mengupas tentang tokoh-tokoh tertentu, lagi baik. Sebab kisah-kisah tokoh-tokoh tertentu, terutama sekali golongan pemimpin, dia menjadi motivasi kepada kita. Bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuka kembali kota Baitul Maqdis. Antaranya lagi Sultan Muhammad Al-Fatih, yang diangkat menjadi raja ketika mana berada di usia yang tersangat muda. Setengah sebut usia 24 tahun. Setengah sebut 22 tahun. Diangkat menjadi raja, menggantikan ayah dia, kemudian membebaskan Konstantinopel. Yang mana hadis tentang pembebasan Konstantinopel ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana berlaku perang Ahzab. Perang Ahzab dalam sejarah umat Islam ni kita tahu berlakulah. Orang sebut juga sebagai perang Khandaq, yang mana Nabi gali parit sekitar Madinah. Dicadangkan oleh sahabat untuk Nabi gali parit. Ketika mana dek tengah menggali parit, sahabat-sahabat dengan kita kata kekurangan bekalan makanan, dia pergi mengadu pada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni lapar sangat." Dia angkat baju dia, ikat perut dengan batu sebiji. Bila dia tunjuk macam tu pada Nabi, dia mengadu kata dia ni lapar. Nabi selak baju, dua butir baju, dua butir batu di perut Nabi, tuan-tuan. Ketika mana sahabat berada dalam keadaan macam tu, ketika mana musuh yang besar datang nak menyerang kaum muslimin, Nabi sebut pasal hadis ni. Nabi sebut, Nabi kata Konstantinopel akan dibuka oleh orang-orang Islam. Yang mana yang menakluk Konstantinopel pada ketika itu adalah sebaik-baik raja. Dan tentera yang bersama dengan raja tersebut adalah sebaik-baik tentera. Ketika mana sahabat tengah gerung ni, sahabat tengah takut ni, nak menghadapi musuh yang besar, Nabi bagi semangat motivasi. Nabi kata lebih kurang maksud dia, kalau musuh yang besar tu datang nak menyerang, musuh yang lagi besar Nabi sebut akan tewas kepada umat Islam. Menjadikan sahabat ni bersemangat. Kisah-kisah pemimpin-pemimpin beginilah yang patut orang panggil kita pakat cungkir, supaya jadi motivasi kepada kita. Kita semalam cadang nak tengok sedikit lembaran kisah mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi disebabkan beberapa keadaan masa tidak sempat dan sebagainya, jadi kita hanya baca satu hadis ini sajalah, sekadar tazkirah pendek kita pada pagi ni. Semalam kita kuliah di Ampang, kebetulan di Surau Nur Islamiyah di Tasik Permai itu, ahli Parlimen Ampang tu nama apa Puan Hajah Zuraida Kamarudin. Dia pergi buat siri jelajah di situ. Jadi dia buat ucapan dulu sikit, kemudian kita tazkirah, jadi makan masa tu lama. Kemudian lepas habis tazkirah, duk sembang dengan dia kat luar berkaitan dengan isu-isu semasa sikit. Boleh bercakap depan YB lah semalam, tuan-tuan. Tapi tidak ada masalah. Sana depan YB, sini depan bakar-bakar YB belakang ni. Jadi duk sembang. Lepas tu kita pula pada pagi ni, lepas daripada ni akan ke hospital lah. Kita punya appointment yang sakit di dalam perut tu, insya-Allah dalam pukul 8 sekejap lagi. Jadi duk fikir-fikir tak sempat dengan masa sampai di rumah semalam pun tak sempat. Jadi kita sekadar sentuh begini sahaja secara sedikit, tuan-tuan. Baik, yang pertama. Yang kedua Nabi sebut. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, iaitulah pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau orang-orang yang dah berusia tidak termasuk dalam golongan yang kedua ni.
Tak, kerana Nabi sebut golongan yang kedua, golongan pemuda-pemudi yang membesar dalam keadaan dia taat kepada Allah. Sebab apa Nabi sebut demikian? Kerana orang-orang muda adalah orang yang jiwa dia suka kepada hiburan. Orang muda jenis sifat dia buas, jenis sifat dia ganas. Kalau dia boleh kontrol nafsu dia, boleh berada dalam keadaan taat kepada Allah, dia termasuk dalam golongan yang kedua yang boleh bernaung di bawah naungan arasy. Kita ketika mana waktu kita mula-mula mengaji dulu, antara hadis yang menarik perhatian kita adalah hadis ini. Sebab kita orang muda, waktu duduk di peringkat sekolah menengah, kawan-kawan peringkat sekolah menengah ni bersukan, dia buat meeting dalam grup, bercampur gaul bebas antara laki-laki perempuan. Kita ketika tu Allah bagi taufik hidayah. Tak? Tengok benda-benda macam ni tak boleh. Ketika mula-mula nak berubah dulu. Hadis ni lah antara yang menjadi sumber motivasi pada kita. Tak apalah, aku tahan sekejap. Aku sabar sekejap sahaja. Aku sabar, mudah-mudahan aku ni orang muda, aku termasuk dalam kalangan hadis ini. Sabar tuan-tuan. Alhamdulillah sampai ke hari ni Allah Ta'ala masih lagi pelihara taufik dan hidayah kepada kita. Tu orang muda baik. Yang ketiga Nabi sebut. Yang ketiga, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Iaitulah dua insan yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yakni bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita perhati kepada golongan yang ketiga, insya-Allah ada peluang. Bertemu dan berpisah sesama kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan kerana Allah Ta'ala? Yakni kita bertemu dan berpisah, tidak ada agenda lain kecuali agenda untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersahabat sesama kita kerana kasih dan sayang kita kepada Allah dan kerana kita nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam tiga golongan yang disebut ni, yang pertama tak masuk dalam senarai, yang kedua hanya kepada orang muda, kita termasuk dalam golongan yang ketiga. Istiqamah yang ketiga, insya-Allah ada peluang. Yang keempat Nabi sebut, warjulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Iaitulah seorang laki-laki yang diajak dan digoda oleh seorang wanita yang berpangkat hebat. Bukan sekadar berpangkat hebat, dan wanita itu juga seorang yang sangat cantik. Tetapi dia menolak godaan wanita tersebut dan berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni boleh pelihara diri dia daripada terjebak dengan zina oleh seorang wanita yang cantik dan berpangkat tinggi. Allahu Akbar. Bukan senang tuan-tuan. Kita tak pernah kena uji lagi dengan wanita yang cantik. Tak. Baru sekadar mendapat ujian gadis-gadis hak lalu di jalanan semata-mata. Tapi mendapat ujian sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS digoda oleh ibu angkat sendiri. Zulaikha tu bukan orang tak cantik, orang cantik. Tak. Menggoda Nabi Yusuf AS nak capai tarah macam tu, tolak semata-mata takut pada Allah. Nak cari di mana? Sebab apa yang kadang-kadang kita tak berdepan dengan ujian macam ni? Setengah ulama menyebutkan Allah tak uji kita dengan golongan-golongan wanita sebab Allah tahu bila diuji kita akan tewas. Sebab tu Allah tak uji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada kamu melainkan mengikut kemampuan kamu memikulnya. Maka kita pun ada peluang bagi orang laki-laki, kita pelihara iman kita sungguh-sungguh. Mudah-mudahan iman kita ini iman yang mantap bila kita berdepan dengan ujian bukan sekadar wanita. Kita berdepan dengan ujian harta, berdepan dengan ujian pangkat dan sebagainya, boleh jaga, boleh pelihara diri. Kita teringat kata-kata seorang ulama di Kelantan. Dia sebut, dia kata sewaktu dia naik menjadi menjadi ketua di negeri Kelantan.
Dia sebut, dia kata, saya minta dengan tuan-tuan, rakyat jelata sekalian, pakat-pakat mendoakan saya. Supaya hati saya ni tidak kelabu mata dengan duit yang banyak. Tidak kelabu mata dengan pangkat yang besar. Dan supaya diri saya ni tidak kelabu mata dengan benda-benda ujian. Sebab hari ni mungkin kita begini. Tapi esok tidak ada sesiapa yang tahu. Sebab tu Nabi SAW mensyorkan kepada kita untuk kita selalu berdoa dengan satu doa. Iaitulah yang disunatkan kita membaca selepas daripada tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Tambah lagi doa. Antaranya boleh kita baca doa Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna ilal ayah ila habis, sampai habis. Antara lagi boleh kita sambung baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tu kalau kita baca ramai-ramai. Kalau kita baca untuk diri sendiri, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, yang memusing-musingkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas taat kepada engkau. Supaya hati kita bila kata berada di atas jalan iman dan takwa, esok lusa sampai kita mati, tetap di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW lagi, iaitulah dia sebut wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, iaitu seseorang yang bersedekah dengan cara yang tersembunyi, dengan cara yang senyap-senyap, dengan cara yang diam-diam, sehingga mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Pun kita ada peluang termasuk dalam golongan ini. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksudnya apa? Maksud bersedekah dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah tak pandang kepada kuantiti yang kita sedekah. Sebab tu kita sebut pada minggu lepas, orang yang miskin, dia sedekah harta walaupun sedikit. Tapi dia yakin dengan kebenaran hadis Nabi SAW. Semata-mata nak meraih ganjaran daripada Allah Ta'ala walaupun sedikit, insya-Allah Allah tak pandang kepada kuantiti yang sedikit, tapi Allah memandang kepada keikhlasan hati waktu buat amal ibadah kepada Allah Ta'ala, khasnya dalam bab bersedekah. Kita dengar ada sahabat kita di sini yang pergi berpuasa di tanah suci Mekah. Kalau kita macam saya ni tak pernah pergi ke Mekah. Tuan-tuan hak pernah alami suasana di Mekah, berpuasa di sana, buat umrah di sana, waktu nak berbuka puasa macam mana keadaan mereka? Pergi kat sini orang tarik makan buah tamar, pergi kat situ orang tarik makan nasi Arab, pergi kat sini orang tarik makan nasi biryani. Kita masuk dalam masjid tangan kosong. Orang pakat tarik kita. Last kali mana kita? Sandar dinding, tuan-tuan. Orang tarik makan nasi Arab pun kita pergi. Orang tarik makan nasi biryani pun pergi. Makan buah kurma pun pergi. Last kali sandar di dinding 6 harakat. Sedawa. Nak kata seronok. Orang pakat sedekah. Sebab menjadi budaya bagi orang Arab, orang-orang luar negara, dia sangat suka bersedekah. Termasuk di UAE. Kita sahabat-sahabat kita ramai di UAE daripada kalangan international student. Di masjid UAE, dia ada beberapa tempat. Kalau tuan-tuan pergi berbuka puasa di UAE, bahagian bawah masjid adalah bahagian makanan untuk orang-orang kita. Orang panggil local food. Nasi ayam, nasi lemak, hak jamu orang berbuka puasa lah. Bahagian atas masjid, belah kiri adalah makanan-makanan untuk international student. Kita tahu lepas, dah sebab kita akad nikah seminggu sebelum daripada raya, jadi isteri kita tinggal di Kedah. Kita datang seorang-seorang di Kuala Lumpur, tinggal di pucuk rumah kakak. Jadi kebetulan ada tazkirah sekitar Gombok, kita datang buka puasa di masjid UAE. Satu hari tu kita masuk di bahagian budak-budak foreigner berbuka puasa. Kita tak tahu yang di bawah tu ada makanan untuk orang Melayu.
Jadi waktu buka puasa tu dia makan roti gardenia 2 keping. Lepas tu dia makan ubi kentang, tuan-tuan. Kita orang Melayu ni mana duk biasa makan roti macam dia kata, sudah dia kata. Baik aku pergi beli kafe tadi. Dah, tapi kita makan juga. Nak kata orang ni bila kita pergi dekat dia, dia layan kita sungguh-sungguh. Sebab jenis sifat dia jenis sifat suka melayang dan sifat suka sedekah. Maka kita boleh ambil peluang ni termasuk dalam salah satu sabdaan Nabi SAW ini, bersedekah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Tak boleh ke ustaz kita sedekah terang-terangan? Boleh, tak ada masalah. Cuma terang-terangan dengan secara sembunyi lagi baik secara sembunyi. Boleh dengan secara terang-terangan sekiranya benda yang kita buat boleh menjadi contoh pada orang lain. Kita kata nak buat pembinaan di bahagian luar Surau. Kita umum kata pengurusi buat sumbangan derma 1,000 sebab dia pengurusi. Maka dia buat begitu bukan nak tunjuk dia derma banyak, tapi dia buat begitu dia nak tunjuk contoh kepada anak-anak qariah lain kalau pengurusi boleh derma 1,000 walaupun pengurusi tak kaya mana. Orang lain yang harta banyak tu tak boleh 2-3 ribu seorang. Sekadar contoh pada kita. Nampak? Maka kita boleh termasuk dalam golongan ini. Dan yang terakhir yang Nabi SAW menyebutkan, iaitulah warajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yang bermaksud seseorang hamba yang mengingati Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, yakni secara bersunyian, lalu berlinanganlah air matanya mengenakan dosa-dosa dan salah-salahnya yang lampau. Dan kita semua pun boleh termasuk dalam golongan ini. Ketika mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi kita ni sudah berada di pengakhiran fasa yang kedua, nak melangkah masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa itkum minan nar, 10 malam yang terakhir. Kita pakat bangun bermunajat kepada Allah sebelum daripada kita bangun sahur, doa pada Allah. Kita ingat kembali salah silap kita dengan Allah Ta'ala. Waktu muda dulu tak mengaji agama, waktu muda dulu banyak salah silap dengan Allah Ta'ala. Doa pada Allah, insya-Allah air mata yang mengalir keluar disebab kita rasa insaf dan menyesal di atas salah silap kita, insya-Allah orang begini termasuk dalam sabdaan Nabi SAW. Nabi sebut di dalam satu hadis yang lain, Nabi kata 2 jenis mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka di hari akhirat kelak. Yang pertama adalah mata yang menangis sebab takut pada Allah. Yang kedua adalah mata yang berjaga fi sabilillah, yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakat boleh ambil pedoman. Mudah-mudahan dalam 7 golongan yang disebut tadi, kita tengok dalam berapa golongan itu kita ada termasuk salah satu golongan buat secara istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik kita dalam keadaan kita termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi, dan kita mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang disebut tidak ada sebarang naungan kecuali semata-mata naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita tak boleh nak memanjangkan sangat kalam kita pada pagi ini. Mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Jikalau benda yang kita sebut pada tuan-tuan ni tuan-tuan dah tahu belaka dah, kita cuma sekadar peringatkan balik. Jadi motivasi kepada kita, sebab bagi kita sendiri kita mengambil motivasi daripada golongan yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kalau tuan-tuan tanya saya lah, bagaimana cabaran ustaz sebagai orang muda? Hebat sangat cabaran dia tuan-tuan. Kita asal daripada sekolah menengah. Bagaimana kita pelihara diri kita. Cubalah walaupun tak bagus sangat, tapi nak kontrol, nak jaga nafsu orang muda. Bukan senang. Bila datang pula ke Kuala Lumpur, kawan-kawan ajak pergi tengok wayang, pergi main bowling, boleh nak buat, tidak ada masalah. Tapi dengan kawan-kawan yang nakal-nakal sikit tu, jadi terjebak dengan geng yang minum arak. Sebab tu kita membesar ni, kita tahu bagaimana orang nak isap pi kuda. Sebab kita duduk kawan dengan kawan-kawan geng isap pi kuda. Lagu mana pernah tengok kawan depan mata togok arak? Sekadar boleh tegur macam tu.
Waktu tu waktu kita tak kuat. Tegur kawan misap pe kuda, siapa nak bergaduh? Kita sebut kata wak berhabis duit mak ayah, siapa nak bergaduh dengan kita? Tu sahabat rapat tu hak duk kawan sekali. Bila tegur macam tu soal agama nak bergaduh. Nak memutuskan tali persahabatan sebab tegur bab agama. Sekarang ni kita datang ke Kuala Lumpur, boleh kata kawan-kawan kita yang sekolah menengah dulu sudah hampir semua tu tak kawan dah. Kawan 2-3 orang gitulah. Hak ramai-ramai daripada kecil rapat kamcing. Orang kata best friend sungguh lah. Tak, bila besar molek-molek, dia orang pakat menyisihkan diri sebab tahu kita masuk dunia dakwah, kita mengaji agama, dia takut, dia segan nak berkawan dengan kita. Dia kata berkawan dengan ustaz tu kena tegur ni, kena tegur tu, tak boleh tu, tak boleh ni. Tak, kita kata bukan kita yang kata tak boleh, agama yang sebut tak boleh. Benda boleh sangat, cuma jaga dan pelihara diri, jangan langgar batasan Allah Taala. Itu cabaran dia selaku anak muda, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansuril Islam wal muslimin wa ansurhum fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih fajma' bainana wa baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.